Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Kita perlu tambah filter untuk tambah keyakinan kita. Supaya kita tak kena fake out. Ini kita tunggu 2 candle close di bawah ni, baru kita cari kita confirm dia, okey dah bertukar arah menjadi downtrend. Itu contoh USD CAD adakah cantik untuk kita cari peluang untuk sell? Berdasarkan technical kita nampak okey cantik untuk cari peluang untuk sell. Tetapi mengikut sentimen, kalau kita tahu cerita pasal market, goyang juga kalau kita nak sell USD ketika ni. Okey, nak full margin GU. Oi, Jebon. Sabar, Iman. Okey, kita jeling sikitlah GU apa dia punya tu tak tahu lah rendah tahun ke berapa ni rendah dia kita buka weekly. Okey, kita dah nampak di sini. Rendah setahun yang lepas. 13 bulan. Okey, Jebon. 13 bulan punya rendah dah tu. Okey. 13 bulan. Baca nota kata ada saringan price down 3%, 1%. Okey. Boleh nak keluarkan, saya tutup sebab saya guna melihat trend di candle di time frame daily. Okey Jebon, nak on dia buka indicator list. Okey, tekan ni edit visual. Visual ni hidupkan dah. Okey. Dah baca disclaimer belum Zik? Tadi bukan signal. Dah sebut dah. Takut dia Okey ni weekly. Weekly kalau kita nak hidupkan lah. Siapa yang dah ada indikator ni boleh. Saya melihat hanya di on. Suruh on kejap. Ada tu dia nak lihat. Kita lihat ni. Okey. Ni apa pattern apa ni? Macam apa? Double apa? Double top dah confirm belum double top? Hari ni kita belajar double top. Okey. Macam mana confirmnya double top? Tu yang kita lihat. Ni setahun lepas ni. Setahun, 13 bulan punya rendah. Okey, risk. Okey, itulah daily untuk itulah GU sekarang kalau kita tahu pasal cerita market sekarang, nak sell USD memang siapa jiwa kering saja yang berani nak sell. Okey. Saya tak suka melawan trend dan saya punya sistem memang follow kepada market type. Okey, itu sahaja. Okey, ni ada Liu ada tanya. Dalam kita punya slide semalam, ada cakap untuk confirmation breakout, pertama menggunakan candle dan satu lagi menggunakan persen. Kalau menggunakan persen tu macam mana? Okey, kita buka balik UCAD tadi. Mana UCAD? Okey kita lihat dia punya price kat sini yang kita marking tadi B2 ni. 1.30636. Okey, 1%. Kalilah 1%. Sama dengan 130 pip. Okey, tunggu 130 pip breakout daripada bawah tu, barulah kita boleh entry. Kalau kita tunggu 3% bermaksud 130 kali 3 dalam 390 pip. Tunggu 390 pip. Okey, price turun 390 pip. Okey, barulah confirm breakout. Okey, Liu? Itu berdasarkan persen. Dia lihat price kat sini kalikan. Kali berapa persen yang kita nak. Kalau 1% bermaksud price breakout 1%. Okey, dekat mana Sekejap price breakout 40, 50, 90. Belum lagi confirm breakout. Dia kena 130. Sampai sini. Kalau ikut 1%, sampai sini barulah kira price tu dah breakout. So kalau kita nak sell, tunggu price sampai kat situ baru kita sell. Okey, Liu? Itu berdasarkan percentage. Itu lihatlah apa filter yang kita nak guna. Adakah kita nak filter berdasarkan percentage ataupun tunggu candle close. Kebanyakan dan orang gunakan yang ini Avramis pun memberi recommendation menggunakan 2 candle close. 2 candle close di bawah breakout level tu, baru kita masuk. Okey T. Okey, jom. Dah
Jom kita lihat market hari ni. Apa permainan yang ada. Okey, pada hari ni bank ada dua yang cuti. Pertama adalah Perancis yang acah-acah menang World Cup tu, menang nasib. Okey, yang kedua ialah Itali. Okey, sepatutnya Portugal yang menang World Cup. Okey, ini Perancis dengan Itali close pada hari ni. Dan pada petang tadi kita ada data inflation. CPI GBP untuk UK, ada inflation data yang keluar. Kita nampak data mix dan kita lihat core CPI year on year ni 1.9 masih kekal. Okay, so kita tak nampak perubahan, tetapi market dah expect memang akan dijangka lah 2.5% ni. Forecast pun 2.5 dan dijangka 2.5%. Okay, so memang kita nampak lah apa reaction dia. Hanya bullish sekejap, lepas tu market react pada sentiment semasa. Sentiment semasa apa? Dovish lah untuk GBP. Okay, jom kita lihat. Pada malam ni, tepat pada pukul 8.30, data retail sale yang akan keluar. Okay Syakir, retail sale dia. Tengok retail sale dua-dua drop. 0.3 dan 0.1 daripada sebelum. Adakah ini yang kita lihat? Market akan react dia. Kalau terlalu jauh dia punya rendah, turun pada kosong ke negatif ke, mungkin baru akan ada impact USD melemah seketika. Dia lemah sekejap. Kalau contohnya mid kepada dia punya forecast, kemungkinan impact dia tak berapa kuat. Okay? Itu dia. Ni jauh ni 0.5 turun kepada 0.1. Impact dia tak menjadi perhatian waktu sekarang sekarang lebih kepada sentimen bias lah. Okey. Ada lagi tak pagi esok employment. Ini dahsyat. Okey, ada tak orang nak tanya kenapa AUD asyik lemah dia walaupun tak ada apa-apa cerita dekat tu, dekat market ataupun tak ada news release ke? Kenapa AUD lemah? Kalau kita lihat sekarang chart AUD kalau kita melihat berdasarkan chart asyik melemah je AUD. Tanya terus mengelak kopi je soalan. Okey Riz. Betul, sebab China yuan. Betul? Sebab China pukul 9 suku tu dia akan PBOC tu bank China, Public Bank of China tak silap. Okey, dia punya central bank dia akan memberikan rate okey, repo rate atau dia announcekan rate dia pada pukul 9 suku. Kita akan nampak adakah yuan tu mahal ataupun murah berbanding semalam. Pupil Bank of China tu yang betul. Okey, dia comparekan dengan semalam. Contoh kalau kita lihat nak tengok tu kat mana? Tengok dekat Forex Live. Okey, buka Forex Live. Forex Live. Kita lihat 9 suku. Waktu sekarang ni China asyik devalue dia punya currency sahaja. Yuan tu dimurahkan. Berbanding semalam dia makin murah. Berbanding semalam dia semakin murah. So kita nampak USD CNH ataupun USD CNH lah. Kita nampak makin menaik lah. Makin tinggi, semakin naik. Itu kita nampak kesan kepada pasaran. Nak lihat kat mana? Dekat investing.com pun boleh lihat. Kalau dekat chat tak ada, kita boleh dekat MT4 tak ada, boleh buka kat investing.com. Lihatlah chart USD CNH. Dia punya price pada pukul 9 suku tu, dia bagi dia punya level. Benchmark dia berapa. Kebelakangan ni memang dia semakin memurahkan untuk perang dagang, isu perang dagang dengan siapa tu? US. Kalau yuan murah, okey jatuh, AUD jatuh, betul? Terence sebab dia merupakan rakan dagang. Okey. Itu rakan dagang dia yang utamalah AUD dan China. Itu yang kita nampak bila yuan senang ceritalah. Kita ikut logik, kalau kita nampak yuan semakin murah, kita buat macam itu. Okey. Kita buat apa? Cari peluang untuk short AUD. Okey, faham
Okey, jom kita teruskan. Ini kita punya Forex Live ni. Ada orang tanya, kenapa nak lihat Forex Live? Ini kita punya feed. Kita trader bukan lihat Facebook. Janganlah lihat jiran sebelah member punya analisis. Kebanyakannya yang popular di Facebook. Kalau rakan-rakan kita yang duduk SS, dia punya chart, kebanyakannya akan berlawanan arah. Lawan daripada market sekarang. Itu berisiko. Kita nak trade apa yang risiko dia kurang. Dah lah kita trade forex. Forex kita dah tahu dah risiko dia macam mana. Lepas tu kita pula nak try move market. 0.01 kita nak try move market. Boleh tak? Okay. Type of trader itu terpulang lah. Betul. Type of trader. Ada yang tapi untuk jangka masa panjang, try lah jangan buat macam itu kita try follow arah, follow market. Kita try follow lah trend. Kata trend kan kawan kita. Okay, kalau technical naik tapi berita dovish, macam mana cikgu? Technical, okay, berita tu macam mana Syakir? Adakah dia fokus data ataupun hanya data-data lagging yang lain? Itu kita boleh follow Zuli punya webinar. Dia ada 3 kategori data, antara leading indicator, bukan indicator yang dekat chat tu. Leading punya data ataupun lagging punya data ataupun coincident punya data. Okey. Kalau dia lagging data, hanya retracement. News tu hanya sebagai retracement. Contoh, kalau itu adalah leading data, kemungkinan dia akan ada sustain move. Okey, faham Syakir? Sustain move bermaksud dia punya pergerakan, macam mana sustain bahasa Inggeris apa? Bahasa Melayu apa? Sustain move lah. Dia pergerakan dia boleh apa orang kata, boleh lama lah. Boleh lama, kekal. Betul, kekal. Berterusan. Okey. Syakir, dia berterusan. Kita nak tahu pergerakan dia hanya bersifat sementara ataupun boleh berterusan. Okey Syakir? Faham? Jangan kita buat dulu planning. Okey, buat sistem, buat planning. Faham tak sistem tu apa? Sistem dia berbeza dengan teknik tau Syakir. Ini macam sekolah dengan Syakir dia. Okey. Teknik kita berdasarkan strategi kita macam mana kita nak masuk market. Kalau sistem ni, the whole daripada sebelum kita entry sehinggalah kita exit. Sehinggalah kita nak manage kita punya portfolio. Itulah keseluruhan sistem. Daripada pengurusan, daripada kira risiko, daripada lot size, dekat mana kita nak letak stop loss, dekat mana cara kita nak menguruskan. Dekat situ yang kita kena uruskan. Okey Syakir? Okey. Syakir ni pelajar contoh ni. Okey. Buat sistem. Dah ada belum sistem? Ni nak turun Melaka check. Okey, jom. Pastikan ada sistem sebelum masuk market. Kalau tak, asyik tu je. Ni goal ni macam manalah, nak ke mana. Kita ikutlah price tu nak pergi mana, kita dah tahu apa yang kita nak buat. Okey, faham? Syakir? Tak kisah price tu nak naik ke, nak turun ke, nak tergolek ke. Kita dah tahulah price ni kita nak buat apa. Kita hanya uruskan kita punya sistem. Serius, dia akan santai dia trade. Tak ada pening-pening kepala. Tak ada nak berjanji nak bumping ke apa. Tak ada Macam mana nak buat trending trend line? Trend line? Haris Trend line Okey. Okey, ni soalan sebelum kita masuk kita punya syllabus. Okey, contoh. Ni Ni contoh kita nak lukis downtrend. Syarat kebanyakan untuk ni sebab tajuk semalam dah Haris. So saya recap sikit Untuk kalau kita lukis trend line, pastikan jangan cross body lah. Okey, contoh macam ni. Okey. Sebab kalau trend line ni kita memang suka fit kan. Okey, kita duduk fit kan. Yang pucuk, yang atas, kita duduk fit kan. Sekurang-kurangnya 2 titik. Sebab kalau 1 titik macam mana kita nak lukis, nak ke atas ke bawah. Okey, faham dia macam gini. Kalau downtrend kita lukis dekat pucuk-pucuk. Kalau downtrend, kalau uptrend kita lukiskan
dekat dasar-dasar. Okey, dasar sini gabung kat situ. Okey Haris. Yang penting jangan cross. Jangan cross candle, jangan cross body. Okey Haris, dapat selagi dia downtrend, apa kita nampak downtrend, kita cari peluang untuk short ataupun sell. Kalau kita nampak dia uptrend, kita boleh cari peluang untuk buy. Okey Haris. Jom kita masuk kita punya tu. Hari ni topik lukis kenal-kenal bentuk. Kira dia kena touch shadow lah tuan. Okey, saya mengambil pendekatan ataupun approach lebih kepada jangan cross body. Bermaksudnya apa? Dia shadow dia tak apa. Yang paling cantik pun shadow je. Okey, bukan hujung shadow. Ada orang ambil hujung shadow. Kalau saya ambil jangan cross body. Itu main point dia. Okey, jangan cross body. Jangan tu lah body je kita jangan cross. Kekerapan touching dia valid 3. Untuk lukis dia 2. Confirmation trend line tu okey 3. Ada 3 touch. Okey, faham Haris? Menggunakan trend line kalau kita nak gunakan trend line. Okey, jom kita masuklah kita punya topik. Ada yang favorite. Okey, sebelum tu saya nak tanya. Siapa yang trade menggunakan pattern? Chart pattern. Contoh head and shoulder, double top, double bottom, triple top, apa lagi? Tu. Tu je lah yang hafal. Okey. Siapa yang menggunakan pattern? I guna Bollinger Band. Okey, indicator T sometimes saya ikut market. Syakir ikut market. Bila Syakir bersuara dia ada dia idea nak cakap. Okey Syakir, try jangan campur adukkan dalam satu sistem. Okey Syakir, jangan gabung-gabungkan. Sekejap chart pattern, sekejap guna BB, sekejap guna moving average, sekejap kita guna Ichimoku. Jangan gabung-gabungkan Syakir. Okey, kalau chart pattern kita fokus 100 kali trade untuk kita dapatkan performance kita. 100 kali trade menggunakan chart pattern. Apa performance dia? Bijak ke tak? Okey? Double top, moving average, double bottom, head and shoulder jarang dapat. Okey, dalam price action semua tu ada. Okey, saya ikut signal teacher. Wah, itu mengelak betul. Oh, result dia lain. Bukan result dia, Syakir. Syakir, dia bukan result. Kita nak tahu berapa pulangan sistem kita ataupun contoh teknik A. Teknik apa nak petik teknik biawak. Okey, teknik biawak kita gunakan menghasilkan result dia macam gini. Negatif. Okey, kita nak tahu berapa teknik biawak tu punya performance. Okey, faham berapa dia punya result dia. Dia memberi pulangan kepada kita berapa? Berapa expectation dia. Okey, dapat? Win loss bukan bukan Win loss tu hanyalah performance. Kita nak expectation. Berapa sistem tu memberi pulangan kepada kita. Okey, dah seminggu saya try ikut market. Alhamdulillah. Dah boleh buat kahwin dah Syakir Bagus. Okey, RR dia. Okey, cantik untuk kita tahu dia punya risk and reward. Boleh. Meaning R, kalau cerita pasal R tu, dia berdasarkan kita punya pulangan, betul? Itulah yang kita nak lihat. Berapa average win kita, berapa average loss kita. Yang itulah kita nak tahu. Dalam performance kita, benda yang kita nak check tu dulu. Okey, faham tak? Dalam kita punya performance, dalam kita punya sistem tu, itulah kita nak check. Berapa win rate kita? Itu pertama. Dan kedua, berapa average loss, berapa average win. Kita nak tahu yang itu. Okey, faham? Jom kita masuk ni. Dah 8.20 dah. 20 minit. Bunga je. Okey. Saya baca dahulu disclaimer. Risiko pelaburan dagangan mata wang secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang mata wang sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman objektif pelaburan dan kemampuan keuangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi.
anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan mata wang dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Okey, Syakir, sementara market tengah memberi ni, withdraw dulu profit tu. Jangan cuba nak compounding. Kalau tak kena dia punya apa orang kata risk exposure dengan kita punya kemampuan capital, try withdraw dulu. Simpan dulu yang mana yang kita sayang. Okey, jangan kita compoundkan account tu. Okey, Syakir, kau tak jadi kahwin ya. Okey, jom. Siri webinar kita sebelum ni kita dah cover apa? Market type, trend line semalam, dan hari ni kita belajar reversal pattern. Okey. Market type adalah benda yang paling penting bila kita nak check structure kita punya pasaran, structure pasaran. Apa dia tengah buat sekarang. Tengah uptrend, kita cari peluang untuk buy. Downtrend, kita cari peluang untuk sell. Ketika market sideways, kita cari peluang untuk short ataupun tengah sideways kita short pula. Tengah sideways kita boleh cari peluang untuk buy ataupun kita nak sell, pucuk akar. Ketika sideways sahaja. Kalau mengikut idea Tradepedia ataupun Avramis ni, time sideways dia wayang, dia tak buat apa-apa. Contrarian trading. Okey, semalam kita dah belajar lukis-lukis menggunakan trend line dan improve dia kita gunakan linear regression. Okey? Jom, corak harga. Corak harga, corak pertukaran ada dua, satu penyambungan dan satu pertukaran. Continuation pattern dan reversal pattern. Okey, yang hari ini kita cover reversal pattern. Menunjukkan perubahan penting dalam trend sedang berlaku. Kalau continuation pula, dia berhenti sekejap, lepas tu dia sambung balik berjalan. Okey, winning rate 328 over 672. Loss bigger than win for 1000 betting. Loss lagi tinggi tak ada masalah, Terence. Cuba you check you punya average win dengan average loss. Kalau average win dapat double daripada daripada loss, kemungkinan sistem tu memberikan positive expectation. Okay, try check dulu berapa average. Terence, jangan sebut betting. Okey. Okey, jom. Corak harga macam ni ni corak penyambungan. Okey. Yang ini corak pertukaran. Macam mana? Corak penyambungan, dia berhenti sekejap, dia konon nak sambung balik berjalan. Dia keluarlah pattern dia. Tak kisahlah pattern apa pun, dia kat sini, contoh penance, triangle, itu salah satu corak penyambungan. Okey, kalau macam gini pula adalah corak pertukaran. Dia pastikan untuk corak pertukaran, bermaksud macam mana? Dia duduk di tengah, di penghujung trend. Contoh di hujung uptrend ataupun di penghujung downtrend. Okey? Dapat corak penyambungan. Ni contoh. Ini kita akan cover pada kita punya webinar yang ke-9. 9 kot. Minggu depan ke-9. Okey, esok kita belajar pasal Avramis juga. Itu nak tukar trend. Market, market structure bertukar arah. Macam mana kita menggunakan Avramis indicator kalau kita nak tahu dia bertukar arah. Itu kita akan cover esok. Dan nak lagi detail, lagi detail 19 hari bulan. Jangan lupa check in. Jangan lupa daftarlah untuk 19 hari bulan. 2 jam kita berborak kat situ. Lepas tu kita sembang market sekali dan saya akan share apa yang saya guna. Ni offline, kita online. Sebelum ni saya share banyak dekat kelas ni saya share dekat online sekali. Dekat webinar je. 19 hari bulan. Pukul 2. Webinar daftar. Okey, corak pertukaran kita ada berapa ni? Head and shoulder, triple top, triple bottom, double top, double bottom. Yang dua bawah ni kita jarang jumpa. Spike, V top dan bottom, rounding ataupun sources.
Sabtu ni ada di JB. Daftar siapa yang ada di JB, saya akan sharekan. Tajuk untuk Sabtu ni kita tajuk Abrahami Swing tu. Okey, faham Kalau macam saya tak ada sistem apa-apa, cara yang terbaik untuk saya trade macam mana? Bina sistem dahulu Haris kalau tak ada sistem, kita mesti ada kita kena membina sistem dahulu. Jangan cuba nak trade market, jangan cuba nak trade market dengan menggunakan duit kita. Guna duit demo dulu. Tu saya punya nasihat. Sebab apa? Bila kita ada sistem, kita kena test drive dulu sistem kita, memberikan positif ataupun negatif expectation. Memberikan pulangan positif ataupun negatif. Yang itu kita kena tahu. Okey? Yang itu paling penting. Haris bina dahulu sistem. Dalam sistem, part teknikal yang paling penting adalah market structure ataupun market type. Itu yang paling penting. Tekankan yang tu. Sebab kebanyakannya kita jadi trader berdasarkan kawan-kawan ajak, kita terjumpa dekat Facebook dan kita terus masuk kepada strategi. Macam mana kita nak tekan buy dan sell. Kita dah termiss banyak step sebelum kita jadi trader tu. Okey, proses dia tak betul. Okey. Tak cakap salah, cuma tak betul. Boleh Cikgu explain lebih pasal sistem tu sebab saya baru belajar. Nak cakap macam sistem ni, kalau kita punya webinar sejam ni, rasa memang tak sempat ni Haris. Haris duduk mana? Duduk mana? Perak. Okey, Zuli ada buat minggu ni ada road tour dekat Kedah, dekat Alustar kalau tak silap. Alustar kan? Try kalau sempat lari-larilah ke sana. Okey. Dan masa sebelum dia masuk ke dalam dewan, pergi jumpa dia. Pergi jumpa dia, cakap baru dan minta tips. Macam mana nak belajar, macam mana kita nak start dahulu. Hari Jumaat pun ada boleh berjumpa dengan dia. Dia ajak lepak dekat court badminton lah gitu. Jumaat ni dia ajak lepak court badminton. Tak tahulah betul ke tak tu. Okey. Tapi try lah berjumpa. Sebab saya pun punya approach lebih kepada yang mudah bertalaki lah. Maksudnya depan-depan. Depan-depan. Maksudnya secara macam mana konvensional punya belajar. Saya lebih selesa macam itu. Kalau untuk online, untuk saya revise balik. Saya masih juga, mentoring dengan Zuli. Masih apa orang kata, masih ikut dia punya mentoring dan masih belajar. Dan apa ni kata, jangan takut untuk belajar lah. Kalau ada masa, lari pergi jumpa dia. Saya kalau ada masa, weekend free, saya pergi berjumpa dia. Revise sistem, okay, cerita pasal market, sentiasa belajar. Okay, jangan takut untuk belajar. Kalau boleh cari cikgu. Untuk recommendation, saya recommendkan Zuli. Okay, untuk recommendation, untuk belajar, untuk menjadi trader, decent trader, saya recommendkan Zuli. Zuli Razak. Belajar dengan dia. Okay. Okay, cantik. Jom. Okey, jom. Corak harga, faktor masa memainkan peranan untuk apa orang kata, untuk reversal pattern, kita perlukan masa yang lebih panjang berbanding dengan pattern continuation, penyambungan pattern. Okey, untuk corak pertukaran ambil masa lebih panjang. Okey, faham? Dia masa dia lebih panjang lah. Macam ni, contoh yang pendek 1 bulan, pennant. Ini untuk continuation pattern. Tak dengar suara? Serius lah? Okey, test 1, 2, 3. Ada tak dengar? Hello, hello? Hello? Hello, hello? Ada? Ada tak? Dengar sikit-sikit. Try reload Syakir. Kejap macam kena type Mana? Kejap kena spam nama dia. Try reload.
Ada tapi kurang. Alamak, macam mana nak kuatkan ah? Jom try. Dah 100% lah ni. Dekat sini ada tak audio dia? Dah paling kuat dah dalam dunia. Okay? Dah kuat kan? Minta link Telegram. Tu dia punya masalah. Suruh dia buka sound kuat-kuat. Buka sound kuat-kuat. Okay? Kejap. Link Telegram pula. Okay? Buka sound kuat-kuat ataupun reload. Okay? Ni mana siapa link Telegram. Okay. Ini sama grup dengan Zuli. CTFX Market Discussion. Okay. Itu dia. Dalam tu paling menarik untuk kita menimba ilmu. Jangan okay, macam mana permainan dia saya tunjukkan. Okay. Tunjuk sikit dia. Okay. Dekat button dekat atas ni ada button function tau. Okay, saya ketengahkan sikit. Okay, ada button function. Mana dia punya button? Ni dekat file ni. Sini semua sekali nota-nota yang ada dalam ni. Okey. Nota-nota yang ada dalam ni. Kita boleh cari apa benda slide ke kita nak. Zuli punya slide ada dalam tu, saya punya slide ada dalam tu. Dan kalau kita ada apa-apa soalan susah-susah ke, type kat sini. Ambil tekan button ni, type. Apa nak? Repo. Tengok. Ada, semua ada. Okey. Repo rate ada. Apa-apa cerita. Type dia. Turki. Ahmad Maslai pun ada. Gunakan function kat situ Banyak info kat dalam tu. Okey. Dah cukup iklan. Okey. Gunakan function yang kat situ. Memang betul-betul macam Wiki Zuli. Apa cerita dalam tu Zuli jawab. Bagus dia tu. Okey, jom teruskan. Ni corak pertukaran. Ni kita nak belajar ni Okey, pastikan dia dalam keadaan tengah trending. Okey. Tengah trending, keluar corak, breakout barulah confirm. Okey, jom next. Pertama adalah isyarat pertama pertukaran trend mesti berlaku adalah penembusan trend line yang paling penting. Okey, yang ini okey dah tak apa. Saya akan explain dasar untuk gambar lah. Gambar lagi senang. Okey, pertama corak head and shoulder. Siapa pernah jumpa corak benda lah ni? Corak ni dekat chart. Siapa pernah jumpa? Head and shoulder. Dia berbeza sedikit. T kalau yang itu, kalau QM, Quasimodo tu, dia tak ada yang ni. Dia mesti kalau tak silap saya, T. Yang ini mesti dia di bawah line yang ni. Bawah dasar ataupun higher low. Betul tak? Okay, yang ini keluar bawah dasar ni baru jadi QM. Kalau untuk head and shoulder, dia still macam gini. Still uptrend, uptrend, uptrend. Tetapi syarat utama adalah price gagal tembus high yang sebelum. Higher high yang sebelum. Okay. Dia mesti gagal tembus higher high yang sebelum. Keluarlah bentuk ini nampak. Cukup keluar yang ini. Lepas tu kita gariskan satu. Kita panggil sebagai neckline. Neckline tu adalah penentu. Untuk head and shoulder ni, neckline adalah penentu untuk confirmation dia dah bertukar arah. Daripada uptrend, bertukar menjadi downtrend. Ini neckline ni. Kalau price tembus. Price tembus kat bawah ni, okey, confirm lah bertukar arah. Okey, simple saja mengikut hukum ataupun SOP head and shoulder. Head and shoulder, okey, mesti dalam keadaan trending. Okey, ada left shoulder, head dan right shoulder. Price gagal tembus daripada dia punya previous higher high. Okey. Dan next adalah price tembus dia punya neckline. Okey, faham Okey, itu sahaja dia punya bentuk head and shoulder. Tembus neckline berapa pips je. Okey, yang inilah saya cakap major breakout. Okey Faizal, bila cerita pasal major breakout, kita markingkan neckline ni, kita tunggu
ada dua sifir yang kita boleh guna. Pertama adalah dua candlestick close ataupun kita berdasarkan percentage. Okey, 1% ataupun 3%. Kalau berdasarkan percentage macam mana? Okey, kita buka balik yang ini UCAT tadi. Berdasarkan percentage 1.30636 ni kali dengan 1%. Kita dapat berapa? 130 pip. Price tembus 130 pip daripada bawah, daripada apa ni, horizontal line ni, tembus 130 pip, baru diisytiharkan breakout. Baru diisytiharkan bertukar arah. Itu kalau kita berdasarkan percentage. Kalau kita berdasarkan dua candlestick close, bermaksud macam mana? Satu candle sini, dan mana satu lagi candle? Ini CP kita tak nak ambil, kita ambil yang confirm ni. Satu, dua. Dua candlestick close di bawah apa nama dia? Di bawah line ni barulah kita cakap dia dah breakout. Okey? Faham? Ini adakah head and shoulder? Adakah head and shoulder? Okey, kita lukis, kita tinggalkan template kosong, tak ada lukisan apa-apa. Adakah head and shoulder? Siapa cakap head and shoulder, kita nak bagi bintang. Bagi bintang. Siapa cakap head and shoulder? Bukan. Next. Ada lagi? Saya, Hafiz. Head and shoulder. Next, lagi. Ada yang cakap head and shoulder? Syakir, bukan. Shoulder tak balance. Bahu dia tak balance. Okey. Tak kisah. Zulfahmi, bukan. Okey. Tree drive pattern. Mungkin. Tak cukup komplit lagi. Okey. Pada pandangan saya, ya. Sebab apa? T4 adalah left shoulder. Ni kepala dia. Dan T2 adalah right shoulder. Dan ini adalah neckline. Okey. Dan itu adalah neckline. Okey. Price dah breakout. Ini left shoulder. Ini kepala dia. Dan ini right shoulder. Okey. Salah lagi Syakir. Tu tak boleh kahwin lah ni Syakir. Salah dia. Jangan trade UCAT. Okey. Itu dia. Ini bentuk dia lah. Betul. Siapa tadi? Hafiz. Thank you Hafiz. Nampak kan? Ini adalah salah satu contoh head and shoulder. So nak breakout kat mana? Satu candle dan dua candle. Okey? Dua candle close di bawah neckline. Okey, tetapi ingat rule apa? Lagi sekali. Left shoulder, head, right. dah ulang sekali lagi . Macam mana kalau tak guna Avramis? Kalau tak guna Avramis, kita lukis manual lah. Okey, Riz. Kalau tak, kita ikut pattern dia. Okey, kalau tak ada, ikut. Tengoklah macam mana kalau tak ada. Kita lukislah satu-satu. Sini. Sebab tadi dah tengok, dah nampak. Guna mata helang. Senang cerita, zoom out lah. Zoom macam gini. Okey. Nampak mana pattern. Ni contoh. Left, head, right shoulder. Itu. Kecil kan? Paling yang kecil. Okey, Riz. Paling kecil. Jangan paling kecil sangat. Ada satu lagi kecil. Yang ini tak nampak sangat. Dia second kecil. Okey. Zoom apa? Zoom out. Zoom out. Okey, kita boleh lukis. Dia. Okey kita zoom out supaya senang nampak. Okey, kita sambung yang tadi. Nak tunjukkan apa ni, breakout punya ni yang tadi. Okey. Dua candlestick close. Ingat, satu candle dah close bawah sini dan candle hijau ni pun dah close di bawah. Tetapi boleh tak kita nak masuk? Tak boleh. Sebab apa? Ingat rule untuk sell apa? Rule untuk sell. Apa rule untuk sell? Mesti sell di bear candle. Okey, betul. Sell di bear candle. Itu seriously try buat. Saya buat senyum dia trade. Walaupun salah tapi kita dah ke arah trade apa yang kita nampak. Kita dah trade, dah apa probability kita dah paling, apa orang kata, dah paling dekat kepada nak winning. Okey, bukan 100% tapi dah dekat lah. Maksudnya probability kita sebelum ni 50-50, kita dah increase, naik sikit untuk dia punya lebih confirm.
Kata trade berdasarkan confirmation. Itulah cara dia. Nak trade, kita tunggu di bear candle. Makinkan bear candle, spread lepas, kita masuk. JJ Pandalela. Betul ke ni dia punya cerita ni? Alah, ini je Pandalela dia. Tak memberangsangkan langsung. Ingatkan 1000 pip ke 3000 pip ke barulah seronok. Okey, ni nampak berbeza dengan apa ni orang ada yang lihat, contoh kalau kita lihat M1 mungkin lah kot. Seram sikit. Jom kita lihat M1. Ada tak? Hang. Tak ada, tak nampak apa-apa pun. Tak nampak pun dia terjun Pandalela ke apa benda. So kalau gitu try ikut apa yang kita nampak. Trade apa yang kita nampak GJ, apakah trend semalam? Nampak kita menggunakan speed line semalam. Ingat yang kita main lukis-lukis. Jadilah 5 lot. Korang asam masing-masing. Okey, ni speed line yang kita belajar semalam. Keluar engulfing, kita makinkan shadow. Lepas spread, kita masuk. Okey, GJ tu head and shoulder ke? Ingat rule head and shoulder Riz, mesti duduk di dalam trend. Mesti ada dalam trend. Mesti ada sebelum tu mesti ada trend. Sama ada uptrend ataupun downtrend. Okey? Faham AUD USD apa jadi? Ni AUD USD yang kita saja tunggu. NZD USD baru breakout tu je baru nak cakap, baru breakout. Tak ada bagi tahu apa-apa pun. Okey. Dah jom sambung balik. Okey, head and shoulder dah Dapat? Head and shoulder. PO kat mana? Okey, jom kita sambung. Sasaran harga untuk head and shoulder, kita ukur kepala sampai ke neckline. Susah nak baca head and shoulder. Susah baca. Tak, kita head and shoulder senang je, Riz. Kita lihat right shoulder gagal tembus kepala. Itu kita dah ada satu signal. Next signal adalah lepas neckline. Itu saja. Tetapi kebanyakan orang apa? Dia selalu trade apa yang dia rasa price tu nak jadi. Okey? Contoh macam mana? Price baru sampai dekat right shoulder. Oh, ini nak jadi head and shoulder ni. Kita sell. Dia orang dah bergembira sell dekat sini. Okey? Itu kebanyakan orang buat price dia tengok-tengok, ini dah nak jadi right shoulder ni. Dia duduk sell dekat sini. Itu tak confirm lagi. Confirm dia kat mana? Tunggulah price breakout di sini. Okey, breakout neckline barulah price confirm. Okey, yang minimum punya jarak, kita punya take profit minimum adalah head ke neckline. Contoh jarak dia 100 pip ke sini, dia punya TP pula adalah 100 pip juga. T. Jangan buat benda-benda ni. Okey, faham Itu sasaran harga. Okey, jom ini untuk inverted head and shoulder. Adakah ini head and shoulder kalau price naik balik? Adakah ini head and shoulder? Asal tak? Kenapa ya dan kenapa tak? Sebab melepasi, okey, flag pattern. Okey, next. Sebab dia dah naik balik. Okey, melepasi neckline. Okey, jom. Apa yang kita, kalau kita belajar pattern, apa benefit kat kita? Apa advantage-nya? Dia masih head and shoulder. Tetapi, kita boleh scaling out. Kita boleh close position kita separuh. Sebab apa? Setup dah hendak fail. Setup dah, apa dia kata? Dah nak fail. Faham tak? Setup dah nak fail. Kita dah tahu price pattern. Dah tahu pattern. Kita boleh buat pergerakan awal ataupun kita boleh membuat tindakan awal. Kita keluar position awal. Kalau price dah melepasi ini. Contoh stop loss kita atas right shoulder sini. Kita tak perlulah tunggu sehingga price kena kita punya stop loss. Mungkin price turun balik selepas menjadi double top.
Wah, imajinasi dia tinggi. Bagus. Try ni, Riz. Trade berdasarkan apa yang kita nampak tau. Jangan kita berimajinasi. Kalau kita imajinasi memang macam-macam boleh jadi. Okay? Memang price tu akan ikut arah kita dia. Kalau kita berimajinasi, tunggu dulu. Tunggu betul-betul confirm baru kita masuk balik. Kalau cakap nak tunggu double top ke apa ke, terpulang. Tapi tunggu confirmation. Trade apa yang kita nampak. Ingat rule dia. Okay, faham pengajaran penting yang pertama adalah tiada corak carta yang betul-betul sempurna. Kita akan dapat membuat decision awal untuk keluar market. Okay, faham Apa maksud double top bottom tu? Okey, jom. Dah tengok dah ada orang soal apa benda double top, double bottom. Okey, ini contoh triple top bottom. Okey, triple top bottom adalah tiga puncak macam ini lah. Selari. 1, 2, 3. Okey? Syakir, faham? Triple top. Ni triple top. Bentuk dia macam ini. 1, 2, 3. Okey? Price breakout dia neckline bawah ni barulah confirm. Barulah kita boleh masuk. Okey? Double top. Ini yang selalu kita. Ini saya nak tekankan lebih Apa yang orang selalu buat. Apa rakyat trader buat selalu Kalau dah jumpa apa yang dia orang nampak, dah nak jadi double top ni. Dia orang buat apa? Okey, keluar price di A dan ada B dan C. Kebanyakan orang akan masuk ketika price di C. Betul tak? Siapa masuk price di C ketika double top? Siapa buat aktiviti ni? Ha. Okey. Jangan buat benda-benda luar tabi'i lagi Kalau kita kata kita pattern trader, kita tunggulah sehingga price breakout B. Dengar kena insaf. Jangan buat ini nak jadi double top ni. Kita duduk dia punya layer candle dah tak nampak kat sini. Dah punyalah sell, makin reverse makin sell. Okey? Try buat benda yang apa kata masuk akal. Kata pattern trader. Bila kita cakap kita pattern trader, kita tunggulah sehingga price breakout B. Betul-betul dah confirm. Okey, ini dah betul, dah bijak dah ni. Baru kita masuk. Itulah double top. Okey, ini double bottom. Okey, faham bull trap macam mana pula? Kalau kita tak ada filter. Okey, Azlan, bagus. Tunggu juga soalan. Time frame mana nak guna? Okey. Time frame mana nak guna? Siapa ada idea? Siapa nak share? Time frame mana kita nak guna? M15. Wow. Okey, daily. Okey. Okey, saya punya recommendation adalah di entry time frame. Okey. Ikut terpulang kepada kita. Kita nak guna time frame apa? Ada yang guna time frame H1, ada yang guna H4, ada yang guna apa? M15, terpulang. Apa yang kita lihat di entry time frame kita? Gunakan di time frame entry kita. Time frame 49 minit. Guna. Bull trap saya selalu ingat head and shoulder. Okey, Riz dah boleh insaf Bull trap ni apa benda? Bull trap adalah dia perangkap kita. Kita nampak price naik. Ini dia dah nak naik Dia breakout dia kita pun buy. Kita buy dia terus price reverse. Okey, ini kita terkena. Kalau terkena macam gini, nak buat apa? Memang terkena lah. Saya pun kalau terkena ni memang dah tak tahu nak cakap apa. Nak bagi alasan apa lagi kan? Okey, kalau saya melihat kalau market masih lagi dalam mode uptrend, dia dah breakout A ni, memang saya cari peluang untuk buy. Tetapi kalau terkena bull trap, that's why kita kena ada stop loss. Kita kena limitkan kita punya loss tu berapa banyak. Memang akan terkena. Kalau terkena bull trap. Okey. Jom kita lihat lagi di chart. Ni bear trap. Okey, adakah ini double top? Adakah ini double top? Boleh tak kita masuk?
dah keluar A, keluar B, dah keluar C. So if every day I use H1, that's mean I have to fix to H1 in every trade that I trade. Betul kan Masru? Okay, apa yang ada dalam sistem, macam mana kita nak tahu performance dan expectation kita punya sistem tu, kita buat benda yang sama berulang kali sebanyak, saya recommendkan sebanyak 100 kali. Try buat sebanyak 100 kali, kita nak test average berapa kita punya sistem tu memberi pulangan. Okay, kita jangan tukar-tukar dia punya parameter. Okay, Kak Masu? Jangan tukar-tukar parameter kita. Number of trade. Okay. Saya guna CFA 100. Try buat 100 kali trade. Kita check berapa kita punya win, berapa kita punya loss, berapa average kita punya profit dan berapa average kita punya loss. Okay. Dapat faham tunggu dulu Hafiq tunggu dulu breakout. Sebab kita tak tahu dia nak ke mana. Selalu kita terkena, betul? Okay, selalu kita terkena di situ. Okay, jom kita lihat. Ini pattern-pattern yang lain yang kita tak pernah tengok. Okay, sources ataupun rounding top. Kita boleh tengok aje lah. Jarang jumpa. Okay, jom. Next adalah diamond. Siapa pernah jumpa memang legend. Saya nak tabik spring, siapa yang pernah jumpa. Jarang kita jumpa macam gini Ini launch point. Dia naik cepat, lepas tu dia buat formation diamond. Dia breakout kat sini, kita cari peluang untuk short. TP kita dekat tempat launching point dia. Okay, itu corak pertukaran utama untuk diamond punya pattern. Okay, ni slide ni kita boleh, saya akan post nanti dalam Telegram group. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Ni pattern yang terakhir. Syakir, boleh cari pattern ni. Jumpa boleh full margin. Okay, Syakir? Ni namanya itik. Okay. Jumpa corak ni boleh full margin. Itik pun ada. Okay. Jom, kita tengok contoh dekat chat. Penat tadi main lukis-lukis. Itik Beijing. Hari ni tadi ada sempat lukis-lukis kejap. NZD. Ni bear trap. Contoh kena bear trap. Dia dah breakout bawah tetapi nak buat macam mana? Terkena juga, memang terkena lah. Saya nak buat corak lembu korban. Cikgu, untuk time frame H4 UJ tu, adakah dia akan turun lagi? Dia akan turn lagi. Turun ke turn? Turun. Okey, sekejap lagi kita check Haris. Asal tengah floating UJ ke? Soalan macam cemas. Okey, sekejap lagi kita tengok ini bear trap. Tengok dia lepas tetapi dia terus naik. Ini kalau terkena memang terkena lah. Okey, kita memang tak tahu nak buat apa lah. Kalau terkena memang terkena. Nak tambah filter pun sebab dia bukan major breakout. Dia masih follow downtrend. Tetapi terkena. So stop loss lah. Equity terjun. Kenapa AUD USD terbang? Syakir, terbang try describe betul-betul. Terbang time frame berapa. Cemas betul dia punya terbang ni. Okey. Jom, ni contoh inverted head and shoulder. Tengok pattern tengah downtrend. Keluar left shoulder, head, right shoulder. Ada neckline, price breakout. Okay. Confirm. Ini dah bertukaran arah inverted head and shoulder. Okay. Okay, next. Apa lagi kita ada? Triple top. Jarang kita jumpa pattern ni, tetapi ini adalah pattern yang kita jumpa. GBP AUD triple top. Ukur jarak, ingat TP tadi jarak, tahu tak jarak dia? Ukur jarak sini ke sini, itu TP 1. Okey, kita tengok balik inverted head and shoulder. Nak ukur jarak macam mana? Macam ni daripada shadow dia ujung sekali sampai ke dia punya neckline. Lepas tu klik, double klik. Okey, ambil titik tengah dia. Breakout kat mana? Sini. So, dia pun dah sampai TP belum? Dah sampai minimum TP. Tulisan tu Avramis letak juga. Yang mana? Tulisan sebelah mana? Inverted head and shoulder ni? Tak, ni saya letak. Yang ini dia orang yang buat.
Ah, ngam-ngam TP itu minimum take profit dia. Okey, menggunakan pattern. Tu cara lukis dia cara tarik take profit dia. Okey, faham? Maaf cikgu, soalan imajinasi 2020. Okey. Bear trap. GJ kita ada head and shoulder, kita nampak. Okey, ini bentuk left shoulder, head and right shoulder. Kita markingkan dia punya neckline, price breakout. Kita boleh masuk untuk sell. Kalau pakai handphone, kena congak dalam kepala. Kalau pakai handphone, congak lah, kira lah jarak dia. Nak main lukis-lukis, guna handphone. Boleh juga, try lah. Boleh juga rasanya. Kira jarak dia dulu. Okey, tahu kan guna handphone? Guna trend line tu. Nanti dapatlah jarak dia berapa. Okey? Jom. Tadi siapa request UJ Mana UCAT UJ, UJ, UJ. UJ. Oh, okey. Okey, UJ. Apa yang kita nampak? Apa yang kita nampak? Apa yang kita nampak? Trend dia sekarang adalah tengah downtrend. Daripada Abramis punya indikator ni tengah downtrend. Sebab apa? Sebab JPY lebih kukuh lagi berbanding USD ketika market tengah risk off sentiment. Okey, tetapi pada pendapat saya, untuk trade USD JPY tak cantik sebab dua-dua tengah dalam keadaan paling kukuh, paling strong. Currency yang paling kukuh, paling dominant ketika ni, dua-dua ni. Buat apa kita padankan yang kuat dan kuat? Okey, tak menarik ah. Padan kuat-kuat, tak handsome langsung padan kuat-kuat Try kita jadi kaki buli sikit. Yang kuat kita padankan yang lemah. Ah, Okey. Yang kuat kita padankan yang lemah. Barulah cantik. Okey, USD JPY. Kalau ikutkan ni adalah permulaan pertukaran trend untuk downtrend. Okey, USD JPY tengah sell. Haris tadi siapa soal? Mana tadi siapa soalan? Alamak, dah tak jumpa dah. Atas sangat. Okey, tak apa, siapa tanya UJ tadi? Ni lah dia. Okey, UJ kalau saya pun kalau berdasarkan teknikal sahaja. Okey, kalau berdasarkan teknikal sahaja memang saya akan cari peluang untuk short lah. Tetapi kita trader bukannya teknikal sahaja, kita trader kena complete semua sekali knowledge kita kena ada. So kalau untuk UJ saya tak ambil, saya stand aside. Cikgu, macam mana nak dapatkan Indi Avramis? Jangan panggil cikgu. Kang Zuli ada dalam ni, Kang ada yang report kat Zuli yang. Okey, panggil Kimi je. Member-member panggil Kimi. Lagi mesra alam. Okey. Okey, Syakir. Okey, Azhar. Tengok apa tadi soalan dia. Macam mana nak dapat indikator ni? Okey, nak dapat indikator ni, siapa pernah deposit dalam lingkungan 500 USD dalam tempoh sebulan ni, boleh pau dengan SM. Okey? Boleh pau dengan SM. Call account manager 03 7484 1700. Try lah nego. Kalau account manager tu memang boleh kau team, memang boleh dapat. Sebab ada member kita yang dapat. Okay? Kalau ada deposit dalam tempoh sebulan ni, boleh call account manager. Pau dia orang. Asalkan $500. Betul. Asalkan $500. Minta je. Tu Haziq dah suruh dah. Okay? Try. Okay, kita punya topik untuk minggu ni pun belajar pasal ni. Baiklah. Apa tadi nak cerita? AUD USD. AUD USD AUD USD saya dah memang cari peluang untuk tu lah. Short. Okay. Minta. Zul Fahmi. Okay. Yang ni. Saya short AUD USD pada ketika ni.
Roy letak jawatan kes ramai minta Abramis. Tengah short tapi tunggu USD kuat. Terpulang, ikut, tunggu price action, apa kita punya planning, follow kita punya planning. Okey Syakir, jangan buat benda-benda karut, jangan buat benda-benda kurafat. Duduk buy dia. Follow arah, padankan kuat dan lemah. Baiklah, apa lagi ada? Tadi siapa nak Euro AUD Euro AUD kita lihat di sini. Euro AUD. Euro ada, okey, kalau kita tahu pasal sentimen sekarang, Euro ada isu, AUD ada isu. Okey, Ti, terima kasih Ti. Nak pergi Zuli punya webinar, okey. Siapa nak pergi Zuli punya webinar, boleh. Silakan, Zuli punya webinar dah start. Okey, terima kasih. Ti jumpa lagi esok hari terakhir. Okey, untuk Euro AUD kita nampak dia punya price uptrend tapi uptrend suam-suam. Okey, faham uptrend yang CP-CP, orang kata dah nak bertukar arah. Nak bertukar arah menjadi downtrend. Okey, faham Nak bertukar arah. So, kalau kita tahu pasal sentimen semasa, kita tak masuk Euro AUD. Euro AUD tak cantik lah. Euro tengah ada konflik, AUD tengah ada China. Dua-dua tengah lemah. Jangan padankan lemah-lemah, kuat-kuat. Padankan satu kuat, satu lemah. Itu lagi cantik. Okey, saya tunggu USD CHF sebenarnya. Ni yang saya tunggu. Saya tunggu dia breakout. Ni yang saya cari peluang yang ni lah. USD CHF. Okey. Kenapa USD CHF? Sebab AUD dah berjalan, New Zealand dah berjalan, GBP dah berjalan, Euro dah berjalan. Saya nak padankan dengan USD dan JPY. Tetapi semua sekali tu dah berjalan dahulu. So tinggal CHF. CHF antara yang lemah, tapi dia tengah-tengah, dia neutral. Okay? Risk. Sometimes satu kuat, satu lemah can change when I entry. Trust lihat price action. Kamasu padankan dengan price action. Jangan kita lihat strength meter 100%. Okay, Kamasu? Padankan dengan price action. Contoh apa yang saya nak tunggu di sini adalah price breakout yang sini. Bila price breakout sini, contoh price breakout atas ni saya akan ukur jarak dia ke atas ni. Contoh 60 breakout 50 pip breakout 50 pip. Apa yang saya lihat adalah breakout 50 pip daripada hari ni punya pergerakan dah 50 pip. So saya akan masukkan average true range. Saya tekan di time frame daily untuk saya lihat pergerakan harian. Harian hanyalah 49 pip. Contoh price breakout. Adakah saya nak masuk buy untuk hari ni? Saya tak masuk buy untuk hari ni. Saya tunggu sehingga Euro session esok. Euro session esok saya akan long balik. Baru saya akan masuk. Kalau dia breakout malam ni. Okay? Kalau dia breakout esok memang lagi lah manis. Kalau dia breakout esok. Okay kau masuk? Sebab apa? Kalau dia dah breakout malam ni tak cantik lah. Harian dah habis dia punya volume. Okay? Bukan habis maksudnya betul-betul habis dia kena turun. Bermaksud dia berdasarkan 14 hari, average pergerakan dia adalah sebanyak 49 pip. Kita berdasarkan probability, apa biasa dia punya pergerakan. Yang mana nak tengok average daily movement tu? Ni, daily Zik. Tengok dekat ATR. Masukkan ATR, kau buka dekat daily time frame. Standard parameter dia 14. Lepas tu dia bacaan dia 49 pip. So kau tahulah berapa dia punya pergerakan harian. Okay? Is Forex can like share that I use jump into the ship, follow the thread. Forex can like share that I use jump into the ship, follow the trend. Okay, kalau boleh untuk forex ni dia lebih kepada kita kena tahu volume. Kalau pasar untuk stok
kita boleh tahu volume tau. Sebab yang untuk forex ni, untuk volume yang actual volume kita payah nak, kita tak ada access tu. Kita ada adalah volume yang dah exercise, volume yang dah execute. Yang daripada MT4 punya volume tu yang dah execute. Kita nak volume yang betul-betul kita tahu, okay, breakout ada tak volume lagi? Boleh sustain move tak? Kalau kita tahu volume tu memang cantik. Kita just tunggu je dekat certain level untuk lihat price action. USD Chef nak long ke short? Faizal, saya cari peluang untuk long. Untuk USD Chef Oh, dia punya trend dia. Trend dia neutral. Okay. Tadi macam ada boleh nampak uptrend Sekejap saya tukar dia punya ni kejap Oh, okey. Okey. Okey, kalau kita lihat Avramis punya indikator ni, pattern dia adalah neutral. Neutral adalah macam mana? Bermaksud kita boleh cari buy, sell dekat atas, dekat bawah kita nak buy. Contoh kalau kita cari peluang untuk short sekarang, macam kalau kita cari peluang nak short sekarang Faizal, macam dah ada chance. Sekarang pun USD punya lagi setengah jam, US punya waktu. Tetapi untuk waktu sekarang kalau saya untuk short USD macam seram sejuk. Okay. Seram sejuk nak short USD. Tu that's why saya cari untuk long dia. Tetapi long volume pula pergerakan dah limited. Sebab kalau harian hanya 50 pip berdasarkan ATR Okey, faham tu. Tapi kalau berdasarkan indikator ni dia memberi petunjuk dekat pucuk kita cari peluang untuk sell, dekat akar kita cari peluang untuk buy. Okey So apa lagi yang peluang kita ada untuk hari ni? GU macam tak ada chance langsung dah. Tengok that's why saya tak boleh nak pilih GBP USD. Tadi cantik. Semalam cantik dia breakout. Tapi hari ni dah tak ada chance dah. Okay. Dia dah terlalu bawah. Euro pun dah terlalu bawah. Gold pun dah terlalu bawah. Ini semua yang saya punya itulah favorite yang nak masuk. USD Chef tinggal. So saya tunggu price action di situ. Okay. Okay, ada soalan lagi? Sebelum kita tamat. Esok last Esok topik yang penting untuk kita lihat market reversal. Price action tu apa? Tindakan harga. Apa yang kita nak lihat tindakan harga? Adakah sama ada dia menunjukkan breakout, dia tembus ataupun dia patah balik? Okay. Oh ni ada Liu soalan. Untuk confirm trend change, bukankah kena tunggu price tembus lower? Lower low. Tapi untuk head and shoulder awak kata hanya tembus di low saja. Puncak head and shoulder sebagai H and next sebab kejap saya ulang balik soalan. Okay. Untuk confirmation trend change, bukankah kena tunggu price tembus lower low? Okay. Tapi untuk head and shoulder yang tadi, kata hanya tembus di low sahaja. Okay. Liu, macam ni. Kita tunjuk contoh mana GJ. Ikut. Oh, GJ jauh turun. Okay. Ini Liu. Kita lihat bila kita nak trade head and shoulder adalah neckline tu sebagai kita punya penentu. Siapa yang pattern chart, kita nak menggunakan pattern chart analysis ni, dia punya penentu adalah neckline ni. Neckline breakout itulah sebagai dia punya penentu. Okey, dah valid untuk sell ataupun kita nak masuk market. Okey. Itu dia punya penentu yang ini. Neckline tu. Okey Liu
Kita tak tunggu, kalau tak kita kena tunggu nak bertukar arah, kena tunggu dia lepas higher low sini ataupun lower low. Okey, faham eh? T4, T41, okey, high, B41, low. Okey? Untuk bertukar trend. Dah betul lah ni. Dia punya syarat dia. Okey, T40 gagal tembus T41. Okey? B40 lower low. B41 sini. Okey. Aha. Okey Zik, jumpa esok eh. B40 lower. Okey, ni Liu, kalau kita nak trade head and shoulder macam ni. Tengok T40 gagal break T41. Okey, B41 ni hanyalah tempat kita nak draw neckline. Ini kita nak draw neckline macam gini. Okey, faham eh? Kita nak draw neckline. Ini syarat yang kita nak draw head and shoulder. Berdasarkan Tradepedia punya cara. Okey? Itu dia. Breakout dia sini, sini adalah zone penentu dia. Bila price breakout dia, okey, barulah confirm boleh kita masuk untuk sell. Ini belum confirm trend change. Berdasarkan head and shoulder, dah. Okey, kalau berdasarkan head and shoulder, dia dah bertukar. Okey, Liu? Kalau yang kita belajar tu, berdasarkan menggunakan Abrami Swing Advance ni, ada lower low, ada apa ni, higher low, higher high, okey, dan higher low, higher high tu, dia belum lagi. Okey, kena tunggu ada dua apa ni, T41, T40, dua puncak, dua dasar, barulah valid downtrend. Okey okey Liu. Head and shoulder boleh gunakan dekat M1. Guna apa-apa time frame pun boleh. Jadi saya terpulang. Yang penting kita tahu setup time frame kita. Itu yang penting. Okey dah 9 suku dah. Boleh masuk Zuli punya webinar. Okey, kita tutup sesi kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Okey, terima kasih semua sekali. Riz, Liu, Syakir, okey, Haziq, Haris, Dungat, terima kasih. Fahmi, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi esok, kita cerita pasal market lagi esok. Okey, terbaik Zulfahmi. Okey, sama-sama semua. Okey, pala ni jumpa DJB. Okey, Faizal, jumpa lagi. Siapa? Razi Satu lagi. Jumpa DJB pada minggu ni. Esok ada last kita punya webinar. JB esok. Esok pula hari Sabtu. Sabtu ni di JB. Okey, kau masuk. Terima kasih. Bye rakan-rakan. Okey. Slide saya akan post di dalam grup. Okey, terima kasih rakan-rakan. Bye-bye.